asal air ni terbuka kan. Dia tutup tak boleh, tutup tak boleh, tutup. Air dah melimpah. Lepas tu air tu betul kan jadi warna hitam. Dia tengok je dalam air tu macam aduh, macam ada buih keluar kan, macam ada benda kan. So, dia pun macam tengok apa benda lah ni kan. Tiba-tiba. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang. Thanks kepada korang yang dah klik video ni dan masih setia menunggu aku mengupload video yang baru. Okay guys, kali ni aku tak nak cakap pasal jodoh ke, ayah ke, ibu ke, sedekah ke. Tak, aku tak nak cakap pasal tu. Tapi kali ni aku nak review sikit cerita dari Jepun. Okay, tapi yang belum like dan subscribe, okay, boleh like dan subscribe. Okay, yang dah like dan subscribe, thank you kepada korang yang setia menunggu video aku. Okay, kita tengok video ni. Okay guys, aku daripada kecil memang suka sangat tengok cerita hantu Jepun. Atau kita panggil J-horror. Sebab cerita hantu dari Jepun ni, kan, cerita dia banyak kepada psikologi lah. Hantu dia macam jenis gila, psycho, macam seram gila, macam merangkak macam tu kan. Macam, wah, dia jenis hantu yang balas-balas dendam. Lepas tu hantu dia tak pernah pupus tau. Macam hantu-hantu lain, macam cerita hantu lain, dia macam habis hantu tu boleh mati, hantu tu boleh hilang. Tapi Jepun ni dia cerita dia macam bersambung-sambung. Hantu tu takkan hilang, kau tahu tak? Macam dia bukan macam cerita hantu Melayu tau guys. Dia tak macam cerita hantu Melayu tau. Hantu Melayu ni dia macam munafik ke, hantu botol kicap ke, kat limah ke, apa benda ke kan. Dia bukanlah cerita Melayu ni tak menarik. Tak, aku tak cakap macam tu. Hantu Jepun ni lain daripada yang lain tau. Macam bila kau tengok tu, kau rasa dia punya seram tu macam mana. Macam cerita Ju-on lah kan. So korang tahu kalau cerita Ju-on, hantu dia memang aku rasa memang menyeramkan lah. Ada orang cakap hantu tak ada apa, merangkak-rangkak macam ni kan. Tapi bagi aku benda tu memang agak seram jugalah, agak horor lah cerita hantu Ju-on ni. Kisah dia pun menarik. Okey, daripada ibu mengandung kan, suami dia seksa dia jadi macam stres kan. Dia macam, teruk gila lah suami dia seksa dia sebab suami dia tuduh dia bersama dengan orang lain ke apa kan. Dia bunuh, dia korek janin tu apa semua kan. Tapi kali ni aku bukan nak cakap pasal Ju-on ke, Suun ke, kuih tiaw goreng ke, char kway teow ke. Tak, aku tak nak cakap pasal tu. Aku nak bercerita pasal satu cerita yang first aku tengok. Kalau korang tak tahu, first movie Jepun aku tengok cerita hantu ni ialah Dark Water. Kalau korang bayi-bayi aku, korang mesti akan pernah tengok Dark Water. Cerita dia tak adalah terlalu seram, tapi jalan cerita dia sangat menarik. Okey, sedih, kasih sayang ibu, semua ada. Pengorbanan ibu semua ada dekat dalam. Dan disebabkan cerita Dark Water ni lah, aku mula tertarik dengan cerita hantu Jepun ni. Ini cerita pertama yang aku tengok. Okey, filem ini diarahkan oleh Hideo Nakata. Hideo Nakata ni adalah pengarah filem seram di Jepun yang tersohor. Okey, banyak menang anugerah Hideo Nakata ni. Dan Dark Water ni, filem ini diadaptasikan daripada sebuah novel yang ditulis oleh Koji Suzuki. Okey, filem ni ditayangkan pada tahun 2002. Cerita ni dibintangi oleh dua watak utama, iaitu Hitomi Kiroki dan Ryo Kano. Hitomi Kiroki ni kan dia memegang sebagai watak ibu lah yang dipanggil Yoshimi. Ryo Kano pula adalah seorang anak kecil yang berumur 6 tahun. Dia memegang sebagai watak Iko. Dua beranak ni berlakon memang cantik, aku cakap kau. Korang memang suka tengok cerita ni kalau dia orang berlakon. Dan kalau korang nak tahu, Ryo Kano ni dulu masa tahun 2002 dia berlakon Dark Water kan. Nama dia Iko kat dalam tu. Sekarang Ryo Kano ni, dia berlakon dalam cerita Kamen Rider. Kalau korang nak tahu cerita Kamen Rider yang mana, korang carilah sendiri. Okey, aku tak nak cakap. Pandai-pandailah korang cari. Tapi dia salah seorang heroin dalam Kamen Rider. Terbaik Ryo Kano. Memang comel orang. Okey, kita teruskan dengan kisah Dark Water ni. Okey, bermulanya kisah mereka ni adalah mereka terpaksa berpindah rumah setelah Yoshimi ni tadi, ibu ni tadi, dalam proses penceraian dengan bapa Iko ni. So, diorang dapatlah satu apartmen yang orang cakap, bila kau tengok luar, memang horor lah apartmen tu. Memang sangat horor apartmen tu. Tapi itu yang paling murah diorang boleh dapat masa. So, mula-mula diorang sampai apartmen tu macam biasalah. Okay, diorang daftar macam biasa, isi borang apa semua kan. So, ejen diorang ni bawa lah diorang naik ke tingkat 3 untuk rumah diorang ni. Apartmen tu ada 7 tingkat. So masa nak bawa naik tu dalam lift tu, baru je sampai dah ada hantu. So masa dalam lift ni kan, si Yoshimi ni tadi perasan macam
anak dia pegang tangan dia tau. Sebab anak dia ada sebelah dia tapi belah depan. Tapi macam anak dia pegang tangan dia dekat tepi. So dia macam tak kisahlah, pegang erat tau tangan dia. So dia tak kisah. So bila sampai tingkat 3 tu, lift tu terbuka. So ejen anak dia tiba-tiba pop lari keluar. Tapi tangan dia macam ada orang pegang lagi. So dia pun macam oh my god, apa benda ni kan dia cakap. Dia pun sekali dia tengok, okay, korang kena tengok sendiri lah cerita tu. Aku tak nak cakap apa yang dia nampak. Okay, so dia pun keluar. Dah tengok tu dia keluar. Dia macam terkejut lah masa tu. Macam lepas tu dia keluar lift. Okay, ejen pun tunjuk rumah apa semua kan. So diorang pun setuju nak ambil rumah tu. Okay, nombor rumah diorang 305. Macam tu lah dekat tingkat 3 kan. Diorang setuju. So malam pertama diorang dulu tak ada apa-apa macam biasa. So masa dalam rumah tu Yoshimi nampak macam ceiling bumbung rumah dia tu dekat atas katil anak dia tu, dekat ceiling tu ada macam air bocor tau. So dia ni macam macam tadi tak ada nampak air apa-apa bocor ke apa ke, tapi tiba-tiba ada air bocor pula. So macam dia pun telefon lah management. Dia telefon management cakap ada ceiling bocor. So management cakap akan uruskan lah. Besok pagi dia turun lagi kat bawah. Dia tanya lagi orang yang penjaga bangunan tu kan. Ini kan rumah lama, bangunan lama, memanglah akan ada bocor. Boleh dia cakap macam tu. So Yoshimi ni macam terdiam lah bila dia jawab macam tu kan. Macam kau ni kalau aku tampau muka kau kan. Macam tu lah lebih kurang. Tapi Yoshimi ni tak kisahlah, macam dia rekod benda tu, nanti dia akan update balik lah dengan Yoshimi kan. Satu lagi, masa dia orang check rumah tu, masa Yoshimi dengan ejen tu tengah berborak-borak nak check pasal rumah, cerita pasal rumah dia orang nak beli ni kan, nak sewa ni kan. Anak dia si Iko ni tiba-tiba hilang, kau tahu tak? Tiba-tiba je anak dia hilang. Dia cari tak ada. Ejen tu cakap mungkin dia main dekat luar ke apa kan. So Yoshimi macam risau lah, benda ni tempat baru kan. So anak dia tiba-tiba pula hilang. So dia pun berlari cari anak dia. Turun bawah cari anak, tak ada. Tanya guard, tanya penjaga bangunan tu pun anak dia cakap tak ada nampak budak ni. So dia naik atas. Lepas tu dia tengok CCTV dekat penjaga bangunan tu, dekat bilik tu. Dia tengok anak dia masuk lift. Lepas tu anak dia pergi tingkat 7. Rooftop. Tingkat 7 tu tingkat atas sekali. Lepas tu ada rooftop. Okay. Dia pun berlari lah naik lift pergi tingkat 7. Dia lari naik lift tingkat 7. Dia panggil anak dia. Tiba-tiba je anak dia muncul. Anak dia ada dekat atas bumbung. So satu benda yang masa penjaga bangunan tu tengok CCTV tu kan, lepas Yoshimi lari pergi atas bumbung tu, dia tengok macam ada satu orang budak dalam lift tu pakai kot baju hujan warna kuning. Dia nampak kat situ, siapa budak ni kan. Tapi dia buat tak tahulah, ingat budak-budak ni main-main dia kat bangunan tu kan. Dia buat tak kisahlah. So masa dekat atas bumbung, Yoshimi jumpa anak dia bawa satu beg merah. Dekat situ. Dia pun tengok, dia tanya Iko ni beg siapa, kenapa ambil? So dia pulangkan balik dekat guard bawah, tak tahu beg siapa, nanti ada orang datang tuntut, nanti dia orang bagi lah kan. So dia pun tak kisah. So bermulalah kisah seram mereka dua beranak ni dekat rumah tu. Sejak tu Yoshimi ni selalu je nampak bayangan budak yang pakai baju hujan warna kuning. Tengok dia daripada tepi kan, daripada jauh tengok dia jengam macam tu, macam ni. Budak ni siapa Tapi dia pun buat tak tahulah, ingat budak-budak ni main-main ke apa kan. Tapi budak tu tak nampak muka. Dia rambut panjang, tutup muka, macam gelap-gelap sikit muka dia. Memang tak nampak apa-apa lah. Memang orang cakap, siapa budak ni? Kalau aku nampak budak tu, aku macam siapa ni? Aku tak tahu lah nak cakap macam mana. Sebab aku dah rasa seram dia dekat situ kan. So Yoshimi pun macam pelik lah, macam siapa budak ni sebenarnya kan. Dia nampak budak ni tapi dia tak kenal, dia tak tahu. Dia tanya orang pun tak tahu siapa budak ni. So satu hari tu dia balik kerja tau. Dalam perjalanan dia pulang ke rumah dia tu kan, dia ternampak dekat satu tiang lampu ada satu note tau. Macam note mencari budak hilang. Dia nampak kat situ. So dia pun terbaca lah note tu. Bila dia baca, dia nampak gambar budak tu, dia macam budak ni hilang. Tapi aku nampak dia dekat bangunan ni, dekat apartmen dia, aku nampak budak ni berkeliaran kan. Dalam hati dia tu. So dia pun dah mula risau lah. So dalam perjalanan pulang tu dia nak pergi ambil anak dia. So dekat sekolah ni anak dia kena kacau dulu. So pada satu malam tu dia tidur dengan anak dia. Dia pandang atas siling bumbung dia tu masih lagi bocor lah, masih lagi basah. Tapi makin besar lah dia punya basah tu. Malas nak fikir, dia pun terus terlelap dengan anak dia. Sebab siang tu anak dia dekat sekolah ada masalah. Tiba-tiba anak dia tak boleh bernafas lah, sesak, muntah-muntah apa semua kan. Sebabkan hantu ni tadi kat sekolah tengah kacau anak dia.
So macam mana hantu ni kacau anak dia tadi, korang kena tengok sendiri cerita ni. Okey, malam tu dia bawa balik anak dia tidur dengan anak dia demam masa tu. So dia tidur, dia nampak siling tapi dia terlelap lah. Dia tak malas nak fikir pasal siling tu sebab dia fikir pasal laki dia lagi dengan kes penceraian dia yang belum settle lagi kan. So dia pun tertidur, air pun menitik kat muka dia. Tik, tik, tik. Tapi dia tak sedar, kau boleh percaya air menitik tak sedar. So lama-lama sampai basah tilam tu baru dia sedar. Bila dia sedar, dia tengok anak dia dah tak ada. Dengan muka dia dah basah, tilam dah basah, anak dia dah lari. Dah lari lah, dah hilang. So dia ni pun berlari cari anak dia keluar cari anak dia, lari cari. Jumpa dekat rooftop. Tapi sebelum dia jumpa anak dia, nampak beg merah tu ada dekat rooftop. Dia nampak beg merah tu ada, dia macam, kenapa beg ni ada lagi dekat sini? Dia cakap macam macam tu lah lebih kurang. Aku rasa aku dah buang, aku dah bagi dekat penjaga bangunan ni, kenapa beg ni ada lagi dekat sini kan? Dia cakap macam tu lah. Dia dengar something berbunyi dekat satu tangki air tau. Dia macam teng macam tu lah. Bunyi macam tu. So dia pun pergilah dekat tangki air tu. Dia pergi, dia tengok slow-slow je. Dia tengok kat tangki air tu, dia jalan slow. Sambil tu dia panggil anak dia, Iko macam tu dia panggil kan. Tapi datang kat tangki air tu, dia tengok tangki air tu berbunyi tau. So tangki air tu, bangunan ni tangki air dia besar tau. Korang kena panjat atas tu, kau tengok dalam baru jumpa lubang tangki air tu untuk isi air. So dia ni macam pelik, dia pun panjat tangki air tu kan. Aku tak tahu kenapa dia panjat. Dia dah dengar bunyi ketung kat situ, macam ada orang ketuk tangki air tu kan. Tapi dia boleh panjat. Biasa lah cerita Jepun kan, memang macam tu lah kaedah dia. So dia panjat je tangki air tu, dia panjat, dia dengar teng. Tapi dia dengar, dia dah panjat kat tangga tu macam tu kan. Tung depan tangki air. Tiba-tiba pong. Dia pun menjerit, tangki air ada orang ketuk dari dalam gitu tak. Macam dia pun menjerit, dia menjerit macam tu kan. Macam dia pun terus lari. Masa dia lari tu, dia nampak anak dia Iko tu. Lepas tu dia capai anak dia, dia bawa lari terus. Soalnya macam Iko ni dah okey semua kan, dah tahu semua. Tiba-tiba nak makan malam jugalah masa tu. So mak dia ni lah tengah siapkan makanan apa semua. Tiba-tiba si Iko ni pegang lagi beg merah tu. Sedangkan beg merah tu dia nampak dekat atas bumbung ni semalam kan. So tiba-tiba ada dekat anak dia. Dia pun macam, mana kau bawa benda ni kan. So dia tinggalkan anak dia seorang-seorang dekat rumah. So dia pergi keluar sekejap, bawa torchlight nak pergi tengok apa jadi kat atas bumbung tu. So dekat rumah ni macam, dalam rumah ni Iko ni tinggal seorang. Masa Iko ni tinggal seorang dekat rumah, budak 6 tahun tinggal seorang kat rumah. So dia pun tak tahulah, tiba-tiba air terbuka dalam bilik. Dalam bilik air tu dia tengok air terbuka. Air tu dah jadi warna hitam, dah penuh dah tak mandi tu air. Iko ni dah takut lah. So budak memang takut lah kan. Dia pun pergilah dekat air tu. Dia nak tengok apa salah ini terbuka kan. Dia tutup tak boleh. Tutup tak boleh. Tutup. Air dah melimpah. Lepas tu air tu bertukar jadi warna hitam. Dia tengok je dalam air tu macam ada boy keluar kan. Macam ada benda kan. So dia pun macam tengok apa benda lah ni kan. Tiba-tiba hantu tu tangkap kepala anak, tergendam dalam air. So kalau korang nak tengok lebih lanjut, korang tengok sendiri cerita ni. Okay, Dark Water. Okay, cerita ni orang putih ada buat tahun 2005. Orang putih ada buat juga cerita ni. Copy paste je cerita dari Jepun, dia transfer kepada cerita orang putih lah. Dia lakonkan balik cerita ni. Tapi memang cerita ni top lah masa tu. So cerita pasal hantu ni tadi, so Dark Water ni tadi, yang perempuan yang budak kecil ni tadi, dia seorang gadis kecil yang bernama Mitsuko Kawai masa tu. Setahun sebelum dia orang pindah ke rumah ni, ada orang duduk di situ. Mitsuko Kawai ni dia ditinggalkan oleh ibu dia sendirian dekat rumah tu. So dia main. Ibu dia dah tinggalkan dia, tak ambil dia dekat sekolah apa semua kan. Ibu dia tinggal pergi macam tu. Dia tinggalkan anak dia macam tu je. Budak 6 tahun kena tinggal, korang bayangkan. So dia pun, budak-budak ni main sampai ke rooftop. Mitsuko Kawai ni main. Hantu ni tadilah sebelum dia mati. Dia main sampai rooftop, dia panjat tangki air dan dia jatuh dalam tu. Tak ada orang yang tahu. Itu kisah Mitsuko Kawai ni. Sebab itulah dia jadi hantu. Dia nak balas dendam ke apa, tak tahu. Tapi korang kena tengok sendiri cerita ni. Cerita ni memang sangat menarik. So kisah Yoshimi dengan Iko ni tadi, kalau korang nak tahu, Yoshimi korbankan diri dia untuk selamatkan Iko. Itu saja. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, Yoshimi mati. Yoshimi mati. Okay, mati. So tinggal Iko seorang. Macam mana cara Yoshimi ni mati, macam mana cara mak dia ni mati, korang kena tengok sendirilah.
okay, cerita ni. Sebabnya panjang lagi cerita dia, yang banyak lagi kisah-kisah seram dekat cerita dia. Aku ambil sikit je untuk korang ambil tahu. Okey, 10 tahun kemudian, Iko balik semula ke rumah dia. Itu pun secara kebetulan dia nak pergi rumah kawan dia. So, rumah kawan dia tu kebetulan dekat dengan apartmen tu. Setelah 10 tahun, tak ada orang lagi yang sewa bilik dia tu atau sewa rumah dia tu. Korang bayangkan 10 tahun. Sebab gambar dia ada lagi, itu ada lagi, semua ada lagi dekat sana. So, bila dia masuk dalam rumah tu, dia menangis sikit lah. Dia terkenangkan mak dia. Dia rindukan mak dia semua kan. Sebab mak dia hilang macam tu saja. Macam aku cakap tadi, mak dia mati. Hilang macam tu saja, tak jumpa. Dia duduk kat rumah dia kejap. Dia tengok apa yang ada. Dia tengok gambar dia ada lagi. Tengah-tengah dia duduk tu, tiba-tiba, tak boleh nak cakap lah. Korang kena tengok sendiri. Aku tak nak cerita bab ni. Bab ni agak ni sikit. So, korang tengok sendiri apa yang terjadi. Dark Water 2002 Japanese punya. Okay? 2005 orang putih punya. So, korang pilih mana satu korang nak tengok. Tapi aku referkan tengok yang 2002 punya. Sebab 2002 punya original punya. Okay? Dia adaptasikan daripada novel yang ditulis oleh Koji Suzuki tu. Okay guys, sampai sini saja. Aku harap korang semua enjoy dengan video aku. Aku bukan nak tukar konten ke apa, tak ada. Aku cuma nak ubah selera sikit, nak cuba sikit cerita seram dekat korang. Aku harap korang enjoy dengan video aku. Okay, terima kasih sebab klik video ni. Okay, jangan lupa like dan subscribe. Siapa yang belum like dan subscribe tu, okay, teruskan menyokong aku, teruskan share video aku. Okay, sama-sama kita support semua. Aku harap korang enjoy. Okay guys, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.